Pengurus CBN Ahmad Zaid Hamidi memberi jaminan MCA dan MIC akan diberikan kerusi dalam PRN yang akan diadakan. Ahmad Zaid yang juga berkata, calon-calon dari dua parti itu akan diberi kerusi yang boleh dimenangi mereka. Kita hampir di penghujung untuk memuktamadkan pengagihan kerusi dalam kalangan BN dan PH. Saya juga ingin maklumkan MCA dan MIC juga ada tempat dan ada kerusi kita berikan kepada mereka untuk bertanding. Saya harap jika ada sebarang desas-desus mengatakan ada peminggiran dalam kalangan komponen BN, saya harap ia dipadamkan, katanya ketika sidang media selepas pelancaran portal TVET Madani seperti dipetik utusan Malaysia. Terdahulu hari ini, Malaysia kini melaporkan timbalan Presiden MIC M. Saravanan menafikan parti itu diperuntukkan kerusi DUN di Selangor dalam PRN ini. Dia berkata, laporan sebelum ini yang dinyatakan parti itu telah diberikan kerusi adalah tidak tepat. MIC sebelum ini diminta DUN Sentosa yang kita mempunyai peluang untuk menang, namun setelah rundingan antara PH dan BN, kerusi itu dikekalkan dengan PKR, katanya. Kenyataan itu setelah pengurus MIC Selangor MB Raja berkata, parti itu akan bertanding dalam PRN kali ini selepas satu mesyuarat BN negeri di Shah Alam. Pengagihan kerusi antara PH dan BN di Selangor masih dalam perbincangan, namun Malaysia kini difahamkan sekurang-kurangnya 11 kerusi diperuntukkan kepada BN setekat ini. Sementara itu Zaid berkata, tempo perbincangan itu dimuktamadkan bergantung kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bergantung kepada tarik Perdana Menteri, saya fikir tidak terlalu lama bila saja waktu sesuai untuk kami muktamadkannya. Saya yakin kita akan muktamadkan pada tarik ditentukan Perdana Menteri, katanya lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan tidak akan bertolak ansur dalam soal takbir urus dan rasuah dalam pentadbirannya. Beliau berkata adalah menjadi komitmen kerajaan perpaduan untuk memulakan budaya baharu yang bebas salah guna kuasa dan rasuah. Perkara yang tidak boleh dikompromi ialah budaya menggunakan kedudukan sebagai penjawat awam untuk menggayakan diri dan keluarga anda. Sebaik sahaja anda menjadi Perdana Menteri, isteri, anak-anak dan ipar duai tiba-tiba menjadi jutawan, ini perlu dihentikan, katanya ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama diaspora Malaysia di Laos di Kedutaan Malaysia di Vientiane hari ini. Majlis tersebut yang diadakan sempena lawatan rasmi Anwar ke Laos dihadiri kira-kira 230 komuniti Malaysia di negara itu. Turut hadir Menteri di Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Duta Besar Malaysia di Laos, Eddie Irwan Mahmud. Anwar juga berkata kerajaan pimpinan beliau akan memudah cara dan sedia menjalin kerjasama untuk menggalakkan kemasukan pelaburan asing ke Malaysia termasuk ke negeri pembangkang. Merujuk kepada perjanjian kerjasama antara Mutiara Perlis, Sendirian Berhad dan Tanah Leng Dry Port yang ditandatangani hari ini, Perdana Menteri berkata ia penting untuk pembangunan Perlis serta selatan Thailand. Walaupun Perlis di bawah PAS, saya tetap bagi sokongan, katanya. Pada majlis itu, Anwar turut meresmikan bangunan Kedutaan Malaysia di Laos yang telah dibeli oleh kerajaan sejak 2016. Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad menasihati Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya menghentikan gurauan merendahkan wanita yang membuka ruang normalisasi kepada lelaki kebanyakan. Katanya Anwar sepatutnya menunjukkan watak yang terhormat kepada rakyat tidak kira umur dan latar belakang. Normalisasi ini telah pun berlaku di ruang-ruang komen media sosial, mempertahankan Perdana Menteri seterusnya menyumbang lagi gurauan yang tidak beradab kepada wanita, katanya dalam satu kenyataan yang disiarkan di Facebook. Dalam satu majlis bersama golongan muda dinilai Negeri Sembilan baru-baru ini, Anwar memuji seorang pelajar perempuan kerana kepatahannya bertanyakan soalan. Secara berseloroh, Anwar berkata dia akan meminta nombor telefon daripada pelajar berkenaan sekiranya dirinya masih muda. Kenyataan itu menimbulkan reaksi kurang senang pelbagai pihak kerana disifatkan sebagai seksis dan merendahkan wanita. Mengulas lanjut, Siti Mastura yang juga adalah Ketua Pengarah Amira Malaysia iaitu organisasi Muslimat Muda berkata,
Rakyat lelaki atau wanita sepatutnya merasa selamat apabila berhadapan dengan Perdana Menteri menyuarakan isu-isu mereka. Anwar kelihatan terlalu jauh dengan watak reformis selepas menjadi Perdana Menteri. Kuasa jangan sampai melupakan batas simpanan akhlak dan tata susila, katanya. Anggapan bahwa Parti Ikatan Demokratik Malaysia mudah tergesa-gesa selain enggan bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tidak berasas, kata Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Beliau mendakwa pihaknya sebelum ini telah menghantar 3 surat memohon untuk mengadakan pertemuan dengan Pakatan Harapan PH namun tidak dilayan. Tetapi bukan sahaja kami tidak diberi maklum balas, mudah seolah-olah diperlekehkan apabila Setiausaha Agong PH menjawab bahawa beliau tidak ada masa untuk membaca surat-surat kami. Walaupun pejabat beliau pada mulanya bersetuju dengan tarikh yang telah ditetapkan tetapi membatalkannya pada saat-saat akhir. Secara pribadi saya telah cuba menghubungi Perdana Menteri dan pegawainya dengan pelbagai cara, sama ada dalam parlimen, di luar parlimen, selain melalui pesanan teks dan sebagainya, namun melangnya tiada respon, katanya dalam kenyataan pada Rabu. Pada Isnin, Syed Saddiq memutuskan partinya akan bergerak solo pada pilihan raya negeri PRN kali ini sekaligus membuka satu anjakan paradigma dalam arus politik nasional kini. Keputusan tersebut membuatkan muda akan bertembung dengan PH dan PN serta Perikatan Nasional PN yang dianggotai oleh PAS, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan. Susulan itu, veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang menyatakan muda perlu bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam PRN dijangka berlangsung Ogos depan dan bukannya tergesa-gesa mahu bertanding sendiri. Mengulas lanjut, Syed Saddiq berkata pihaknya tidak meminta jawatan syarikat berkaitan kerajaan GLC mewah seperti kebanyakan pihak yang ada dalam kerajaan pada hari ini selain tidak meminta diberikan kontrak. Jelas beliau mudah hanya menginginkan pertemuan supaya dapat mencadangkan jalan ke hadapan untuk membina Malaysia yang benar-benar bersifat harmoni dari sudut berbilang kaum agama, berpendirian sederhana dan berpusatkan reformasi. Dalam pada itu, Syed Saddiq mempersoalkan reformasi yang diperjuangkan PH sebelum ini. Tan Sri Lim Kit Siang mahukan reformasi, saya juga mahukan reformasi tersebut, tetapi di manakah ia? Jawatan GLC masih dianggap sebagai ganjaran politik kepada elitis politik yang patuh dan taat. Sehingga ke hari ini masih tiada akta pembiayaan politik, tiada had 2 penggal untuk Perdana Menteri dan tiada pemisahan antara portfolio Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan. Bukan hanya itu, Perdana Menteri hari ini juga memegang portfolio Menteri Wilayah dan berada di dalam lembaga pengampunan. Tiada peruntukan sama rata pada ahli parlimen, monopoli besar dan konsesi masih diperpanjangkan, selain undang-undang zalim masih ada, serta merta dicanangkan untuk diperkuatkan oleh kerajaan ini, ulasnya. Beliau menambah senarai janji palsu tersebut tidak ada penghujungnya. Katanya sehingga hari ini mereka yang menggelarkan dirinya sebagai reformis hanya diam mengenai desakan pengampunan, penangguhan tanpa had atas pertuduhan jenayah timbalan Perdana Menteri selain skandal besar seperti perolehan pertahanan RM11.2 bilion untuk kapal tempur pesisir LCS. Saya bukan berada di sini untuk menjadi hakim, juri dan pendakwa raya. Tolong jangan melaungkan kedaulatan undang-undang sebelum pilihan raya tetapi terus berdiam diri apabila berkuasa. Bahkan pembelaan terhadap integriti kehakiman adalah seperti tidak bersungguh-sungguh. Institusi kehakiman kita diserang namun ramai dalam tampuk kuasa hari ini memilih untuk berdiam diri, ujarnya. Justru beliau berkata pihaknya akan menyertai PRN untuk menjadi suara hati nurani rakyat selain memainkan peranan yang lebih besar sebagai semak dan imbang terhadap Kerajaan Perpaduan. Ya, jalan ke depan akan mencabar bagi muda, tetapi kita akan berusaha sebaik mungkin. Untuk mengubah Malaysia, muda perlu belajar dari banyak kekalahan. Pemimpin-pemimpin muda perlu mempunyai keberanian untuk memacu Malaysia maju, jelas beliau. Ahli Parlimen Tasik Gologor Wan Saiful Wanjan akan mengetahui sama ada dia berjaya atau gagal dalam permohonannya untuk membatalkan 2 pertuduhan rasuah yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa
pada 21 Julai depan. Mahkamah Session di Kuala Lumpur petang ini menetapkan tarik keputusan permohonan bekas Ketua Penerangan Bersatu itu yang mendakwa alasan pertuduhan itu cacat. Hakim Mahkamah Jenayah Rozina Ayub awal hari ini mendengar hujahan lisan daripada peguam Wan Saiful Amir, Hamzah Arsad dan timbalan pendakwa raya Rasida Murni Azmi. Semasa perbicaraan awal hari ini, Amir berhujah pertuduhan adalah cacat kerana ia tidak menyatakan dengan betul tarik spesifik kesalahan yang didakwa. Peguam bela itu menambah bahawa mereka tidak memohon pembebasan penuh terhadap Wan Saiful tetapi tertuduh diberi pelepasan tidak berjumlah pembebasan di NAA dalam kes itu. Bagaimanapun Rasida membalas bahawa pertuduhan itu dirangka dengan betul kerana ia cukup untuk memberi notis kepada tertuduh mengenai jenis kesalahan yang didakwa. Menerusi permohonannya, Wan Saiful antara lain menegaskan dua pertuduhan mengikut Seksyen 16-E Akta SPRM 2009 adalah cacat. Wan Saiful mendakwa pertuduhan tidak menyatakan masa dan tarik spesifik kesalahan yang didakwa dilakukannya sekaligus melanggar Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah CPC. Katanya pertuduhan itu tidak mengandungi butir-butir yang mencukupi untuk memberikan notis yang mencukupi kepadanya mengenai kesalahan yang didakwa dilakukannya sekaligus melanggar Seksyen 154 CPC. Pada 21 Februari, Wan Saiful dibicarakan atas dua pertuduhan, pertama kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan dan kedua kerana menerima rasuah RM 6.95 juta antara 8 Julai 2022 dan 30 September 2022. Ahli Parlimen Tasik Kelugur itu didakwa meminta rasuah daripada seorang Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturis Sdn Berhad mendapatkan projek yang dipanggil Central Span Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Persekutuan melalui prakelayakan. Projek itu sepatutnya bernilai RM 232 juta. Pertuduhan kedua menuduh Wan Saiful menerima melalui syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Berhad wang RM 6.95 juta daripada Nepturis sebagai dorongan untuk membantunya mendapatkan surat anugerah bagi projek yang sama. Dia berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai dorongan. Mahkamah Jenayah menetapkan ikat jamin RM400.000 dan memerintahkan pasport Wan Saiful dirampas sementara menunggu penyelesaian kes. Ahli Parlimen Tasik Kelugur itu didakwa meminta suapan wang daripada Lian Chuan sebagai dorongannya untuk membantunya Syarikat Nepturis Sdn Berhad mendapatkan projek Central Span Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang keseluruhannya bernilai RM 232 juta. Wan Saiful 48 juga dituduh menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai sejumlah RM 69652 melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Berhad daripada akaun MyBank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Berhad sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima SST bagi projek sama. Bekas pengurusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN itu didakwa melakukan kedua-dua perbuatan tersebut di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur sekitar April 2022 dan CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tunku, Taman Tunku Bukit Tunku di Kuala Lumpur antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Pertuduhan adalah mengikut Seksyen 16E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau denda RM 10,000 atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Mahkamah Jenayah menetapkan ikat jamin RM400.000 dan memerintahkan pasport Wan Saiful dirampas sementara menunggu kes selesai. Jana Wibawa akronim untuk program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa merupakan program rangsangan
COVID-19 untuk kontraktor Bumi Putra. Pentadbiran Muhyiddin Yassin memperkenalkannya pada November 2020. Parlimen diberitahu minggu lalu bahawa pentadbiran semasa telah membekukan projek Jana Wibawa bernilai RM5.7 bilion sementara menunggu siasatan.